لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memperkenankan dan mengizinkan untuk kita sama-sama meneruskan muzakarah kita, iaitu dalam pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah. Ini pada kita pada 9 Ramadan kan? 9 Ramadan. Dan sebelum tu saya mohon maaf disebabkan pada kelas pada minggu lepas tak dapat buat kelas disebabkan ada sedikit keuzuran dan tak semua keuzuran tu perlu dimaklumkan. Saya mohon maaf tidak dapat maklumkan lebih awal tentang kelas tak ada tersebut. InsyaAllah kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa untuk sama-sama kita bermuzakarah insya-Allah. Baik. InsyaAllah kita akan sambung membaca kitab Azkar Zakah. Ini kita pada bab berkenaan dengan zikir berkaitan dalam menunaikan zakat ni insya-Allah. Babul Azkar al-muta'alliqah bizakah. Baik, zakat ni semua orang dah maklum dah, iaitu mengeluarkan harta dengan jumlah yang tertentu, dengan syarat yang tertentu kepada golongan yang tertentu, yang lebih dikenali sebagai asnaf yang layak menerima zakat. Dan perkara tersebut boleh diperbahaskan lebih panjang dalam kitab-kitab fiqh lah, insya-Allah. Dan kita hari ini berkenaan dengan azkar, zikir yang dibaca, apa yang diucapkan ketika menunaikan zakat dan apa yang diucapkan ketika menerima zakat. Tak banyak yang Imam Nawawi hanya mendatangkan berkenaan dengan zikir apa yang dibaca ketika mana menunaikan zakat dan orang yang terima zakat apa yang perlu ucapkan. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan tentang keperluan wajib tak untuk kita berniat ketika mana menunaikan zakat, dan juga itu saja yang Imam Nawawi hanya naqalkan di dalam kitab beliau ini insya-Allah. Babul azkar al-muta'alliqah bizakah. Qala Allah Ta'ala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ayat daripada surah At-Taubah, ayat yang ke-103. Yang mana maksudnya lebih kurang, khudh min amwalihim shadaqatan. Ini ayat perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu khudh, ambillah min amwalihim, daripada harta-harta mereka, sadaqatan, yakni harta para sahabat. Sadaqatan, satu sedekah. Seperti yang kita maklum, sedekah dalam Islam ni ada dua, iaitu sedekah yang wajib, sedekah yang fardu, dan juga sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib ni adalah zakat, yang seperti mana kita maklum, itu sedekah yang wajib. Manakala sedekah yang tatawwu', yang sunat, itu sedekah kita yang biasa. Dalam konteks ayat ni, sadaqatan tutahhiruhum, yakni sedekah ni dikira sebagai difahami sebagai zakat. Zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah daripada harta mereka, sadaqatan, sebagai satu sedekah, yakni zakat. Tutahhiruhum, yang mana dengan zakat tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa, dari dosa-dosa. Wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka daripada akhlak-akhlak buruk ataupun akhlak-akhlak orang munafik. Wa tuzakkihim biha, yakni dengannya, kembali kepada sedekah tersebut, yakni zakat. Wa shalli alaihim, dan wasalli, salli maksudnya doa bil maghfirah, iaitu mendoakan keampunan kepada mereka, ini kepada mereka yang menunaikan zakat tersebut. Baik, ayat tersebut turun sebab apa? Sebab nuzul dia adalah disebabkan sekumpulan para sahabat ridwanullah alaihim, yang dikatakan lebih kurang seramai 10 orang. Seramai 10 orang, yang mana mereka ni adalah yang takhallafu, yakni mereka ni yang tidak mengikuti peperangan Tabuk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka tak keluar mengikut rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, yakni perang Tabuk. Kemudian setelah mana peperangan tersebut berlaku dan mereka ada rasa bersalah, dalam diri mereka, kemudian mereka bertaubat, dan dikatakan mereka ni seramai 6 ke 7 orang, para sahabat ni, mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi tersebut. Dan di antara mereka tersebut adalah Sayyidina Abu Lubabah. Abu Lubabah ni, dia mengikat diri dia di tiang tersebut dan berkata, aku tidak akan lepaskan tali ini, melainkan dilepaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Setelah mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampunkan kesalahan tersebut, maka barulah aku akan bebaskan. Kemudian apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan tersebut, baginda Nabi tanya, kenapa ni? Kemudian mereka menjawab, kami adalah golongan yang tidak keluar berperang bersama engkau wahai Rasulullah, dan kami tidak akan melepaskan ikatan daripada tiang-tiang ni melainkan engkau mengampunkan kami. Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan ampunkan kamu melainkan daripada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kemudian turunlah ayat sebelum ayat ni. Itu kemudian baginda Nabi SAW pun mengampunkan mereka, melepaskan mereka. Kemudian para sahabat tersebut dengan rasa bersalah mereka memberikan sebahagian harta mereka dengan niat zakat ataupun sedekah, sebabkan nak menebus kesalahan mereka tersebut. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, aku tak diperintahkan untuk mengambil harta kamu pun, melainkan aku diperintahkan untuk mengampunkan kamu saja, memaafkan kamu saja. Kemudian setelah mana Nabi SAW menjawab tersebut, kemudian turunlah ayat ni, ya, khudh min amwalihim sadaqatan.
selama mana Nabi kata aku tak diperintahkan untuk mengambil harta-harta kamu tersebut, maka turunlah ayat ni sebagai perintah untuk mengambil harta mereka untuk menyucikan, membersihkan dosa-dosa mereka. Itulah itu asbab nuzul. Dan syahidnya di sini yang Imam Nawawi datangkan adalah wasalli alaihim, iaitu ud'u lahum bil maghfirah, iaitu doakanlah kepada mereka yang menunaikan, yang memberi zakat, yang mengeluarkan harta ni kepada dengan keampunan, dengan keampunan. Baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan ayat tersebut. Baik, kita tengok hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza atahu qaumun bi sadaqatin qala Allahumma salli alaihim فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال. Dalam riwayat yang lain dia ada tambahan. Dalam riwayat yang ni dia ada tambahan. Dalam riwayat ini yang hanya menyebut fa'atahu Abu Awfa ataupun fa'atahu Abi Awfa bisadaqatihi faqala Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah ibni Abi Awfa radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya satu kaum, yakni sekumpulan ataupun para sahabat, bisadaqatin, dengan sedekah, yakni sedekah di sini difahami sebagai zakat, yakni sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ini difahami sebagai sedekah yang ataupun zakat. Idza atahu qaumun bisadaqatin, apabila sahabat tersebut memberi zakat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diagihkan kepada asnaf, qala, kemudian Nabi mendoakan mereka, Allahumma salli alaihim, ya, Allahumma salli alaihim, ya, maksudnya ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Sebab tujuan zakat tersebut adalah untuk membersihkan dosa dan menyucikan daripada sifat-sifat yang terkutuk. Fa'atahu Abi Awfa, fa'atahu Abu Awfa bisadaqatihi. Kemudian Sayyidina Abu Awfa ni ataupun Abdullah bin Abu Awfa ni datang dengan sedekahnya, dengan zakatnya. Faqala Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya, ya Allah, Allahumma salli ala, ya Allah, ampunilah kepada ahli keluarga Abi Awfa. Qala Syafi'i wal ashab rahimahumullah, al-ikhtiyar an yaqula akhidhu zakah lidafi'iha ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Ini di antara lafaz yang yang ikhtiar, yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i, iaitu doa yang dilafazkan oleh orang yang menerima zakat tersebut. Al-ikhtiyar an yaqula akhidh zakah, jadi pendapat yang terpilih, hendaklah orang yang menerima zakat tersebut, tak kiralah sama ada dia amil ataupun dia orang yang asnaf tersebut, di antara asnaf tersebut, lidafi'ha, iaitu mendoakan kepada orang yang menunaikan zakat, yang memberi zakat tersebut, dengan mendoakan ajarakallahu fima a'taita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganjari, yakni memberi pahala kepada engkau atas apa yang engkau berikan, wa ja'alahu laka tahuran, dan menjadikannya, yakni menjadikan zakat tersebut, sedekah tersebut sebagai tahura, iaitu menyucikan dosa-dosa engkau. Wa baraka laka fima abqaita, dan memberkati apa yang berbaki, yang masih ada pada kamu, yakni harta-harta yang tersebut, semoga diberkati, semoga diberkati harta-harta kamu yang masih berbaki. Itu di antara lafaz, itu lafaz yang dipilih, lafaz yang kata apa,
diguna pakai, yang selalu diamalkan dalam mazhab Syafi'i, yang diikhtiar oleh al-Imam Syafi'i sendiri. Wa hadha ad-du'a mustahabbun liqabid zakah sawa'un kana as-sa'i aw al-fuqara wa laysa ad-du'a biwajibin 'ala al-mashhur min madhhabina wa madhhabi ghairina. Ini doa yang mustahab, yang dianjurkan, sangat digalakkan untuk dibacakan ketika mana menerima zakat. Liqabid zakah, ini orang yang menerima zakat. Sawa'un kana as-sa'i aw al-fuqara, tak kira sama ada dia sa'i. Sa'i ini adalah orang yang menguruskan harta zakat tersebut. Ini ambillah kan. Awil fuqara, ataupun orang fakir miskin, ataupun asnaf-asnaf yang lain. Walaysa du'a biwajibin 'ala al-mashhur, dan dalam mazhab Syafi'i ini membaca doa tersebut bukanlah wajib. Ini pendapat min mazhabina wa mazhabi ghairina, yakni mazhab jumhur mengatakan tidak wajiblah, tidaklah wajib untuk mendoakan kepada orang yang memberi zakat tersebut. Bahkan ianya hanyalah sunat. Wa qala ba'du ashabina innahu wajibun. Tetapi sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ia adalah wajib untuk membaca doa kepada orang yang memberi zakat. Liqauli Syafi'i, berdasarkan kalam Imam Syafi'i, fahaqqun 'ala al-wali an yad'u lahu, iaitu menjadi hak kepada wali, yakni pemerintah, yakni orang yang menerima zakat, ayyad'u lahu, dan untuk mendoakan keampunan dan keberkatan kepada harta orang yang memberi zakat tersebut. Wa daliluhu, sebabkan ada dalilnya, zahirul amri fil ayah, itu berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Zahirul amri, ayat perintah tersebut, wa salli alaihim, dan doalah kepada mereka dengan keampunan. Itu dalil yang kuatlah bagi yang mengatakan bahawasanya wajib untuk mendoakan kepada orang yang memberi zakat tersebut. Qala al-ulama wa la yustahab an yaqula fi ad-du'a Allahumma salli ala fulan. Kata ulama, tak digalakkan, tak dianjurkan untuk ketika mana membaca doa tersebut dengan membaca doa Allahumma salli ala fulan. Ini bagi kita orang awam tidak dianjurkan untuk membaca Allahumma salli ala fulan. Sebab apa? Wal muradu biqaulihi ta'ala wa salli alaihim ay ud'u lahum. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa salli alaihim, iaitu ud'u lahum, yakni mendoakanlah kepada mereka. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihim faqalahu likauni lafzi salah mukhtassan bihi. Adapun doa yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, Allah yang mana baginda Nabi mendoakan Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala ali abi aufa. Sebab apa? Allahumma salli alaihim faqalahu likauni lafzi salah mukhtassan bihi, sebab lafaz salli tersebut, lafaz salah tersebut hanya mukhtassan, yang dikhususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Falahu an yukhatiba bihi man yasha, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk yukhatab, untuk mengucapkan kepada sesiapa yang baginda hendaki. Bi khilafina nahnu, berbanding dengan nahnu, kita, sebab kita bukanlah Nabi. Itu hanya lafaz tersebut hanya dikhususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita seperti mana yang disebutkan tadi, yang mana Imam Syafi'i membaca doa tersebut, ajrakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Kita tak boleh baca Allahumma salli ala fulan fulan. Kita baca doa yang lain lah, yang lain. Qalu wa kama la yuqal Muhammadun azza wa jalla wa in kana azizan jalila. Seperti mana kita tidak menyebut Muhammadun azza wa jalla. Sebab apa? Wa in kana azizan, sekalipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang bersifat aziz, yang gagah perkasa, jalil dan seumpamanya. Fakadza la yuqal,
Sebab itu hanya mukhtasan billahi ta'ala. Sifat tersebut layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fakadha la yuqal Abu Bakr atau Ali sallallahu alaihi, seperti mana juga kita tidak menyebut Abu Bakar ataupun Sayyidina Ali sallallahu alaihi, bal yuqal radhiyallahu anhu. Sekalipun dia lafaz tersebut boleh disebutkan, tapi tak orang kata tidak molek, tidak elok, tidak sesuai. Bal yuqal radhiyallahu anhu, tapi kita menyebut radhiyallahu anhu, atau ridwanullahi alaihi wa shibhu dzalik, ataupun yang seumpama dengannya. Falau qala sallallahu alaihi fasahih alladhi alaihi jumhur ashabina annahu makruhun karahata tanzih. Tapi kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi, ataupun Sayyidina Ali sallallahu alaihi, ataupun sahabat-sahabat yang lain dengan lafaz sallallahu alaihi, maka yang paling sahih, yang jumhur dalam mazhab kita mengatakan bahawasanya kalau kita sebut perkataan tersebut annahu makruhun karahatut tanzih, hukumnya adalah makruh yang bersifat tanzih, makruh yang tak terlalu berat. Wa qala ba'dhum huwa khilaful aula, sebagian ulama yang mengatakan bahawasanya adalah khilaful aula. Wala yuqalu makruhun, dan mereka tidak mengatakan makruh. Wa qala ba'dhum la yajuz wa zahiruhu at-tahrim, sebagian yang lain mengatakan bahawasanya tidak harus, maksud dia haramlah. Wa zahiruhu at-tahrim, tidak dibenarkan untuk kita menyebut kepada sesiapa yang selain pada Nabi dengan doa sallallahu alaihi. Wala yanbaghi aidan fi ghairil anbiya an yuqal alaihi salam, dan tak selayaknya, tak sewajarnya untuk kita mengucapkan ataupun mendoakan kepada selain anbiya, selain pada nabi, dengan mengucapkan alaihi salam. Itu dengan kita mengucapkan kepada seseorang yang selain pada nabi dengan alaihi salam, itu tak boleh. Au nahwu dzalik, atau seumpama dengannya, illa idza kana khitaban atau jawaban, melainkan sekiranya itu sebagai ucapan pada seseorang, khitab, atau jawaban, atau kita menjawab, seperti contoh kita menjawab salam, orang bagi kirim salam pada kita akan jawab wa alaihi ataupun wa alaika wa alaihi salam. Itu dibenarkan. Fa innal ibtida' bis salam sunnatun wa raddahu wajibun, kerana sesungguhnya memulakan memberi salam adalah sunnah dan menjawabnya wajib. Summa hadha kulluhu fi salah wassalam ala ghairil anbiya maqsudan. Kemudian kesemuanya tersebut yang kita baca, yang kita sebutkan tadi, ala ghairil anbiya maqsudan, yang disebutkan kepada selain para nabi secara maksud, secara ditujukan sepenuhnya. Amma idza ju'ila taba'an, adapun sekiranya kita menjadikan, kita nak mendoakan seseorang tersebut dengan sallallahu alaihi, boleh tak kalau kita kata idza ju'ila taba'an, sekiranya dia dijadikan sebagai taba'an, yakni kita menyekalikan, kita sekalikan dengan maksudnya kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala, kemudian barulah kita sebut wa ala ali wa ala fulan, kita sebut nama dia, itu barulah dibenarkan. Sebab kita sebut, kita doakan kepada baginda Nabi dulu, kemudian barulah kita sekalikan dengan orang yang kita nak sebutkan tadi, kita nak doakan tadi. Itu baru fa innahu jaizun bila khilaf, itu jaiz, diharuskan bila khilaf, tanpa ada khilaf padanya. Fa yuqal Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ih. Seperti mana kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, kita sekalikan wa ashabihi tersebut, itu dinamakan sebagai taba'an. Wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ih. Kalau kita mulakan dengan Allahumma salli ala ashab ataupun Allahumma salli ala azwaj, itu kata ulama, itu tak boleh, itu tak boleh. Lianna salaf lam yamtani'u min hadha, bal qad umirna bihi fi at-tashahhud wa ghairihi.
Kerana para salaf, ulama salaf tidak membenarkan dengan kita menyebut, kita memulakan selawat kepada selain pada Nabi. Bal qad umirna bihi fit tasyahhud wa ghairihi. Bahkan kita diperintahkan untuk dibacakan selawat tersebut, iaitu dengan menyekalikan kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud dan selainnya. Bi khilafis salat alaihi munfaridan, berbanding dengan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam munfaridan, secara bersendirian. Wa qad qaddamtu dzikra hadzal fasli mabsutan fi kitab as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Nawawi dah sebutkan perbahasannya secara panjang lebar di dalam bab yang sebelum ni. Kita dah baca dah, kita dah muzakarah dah. Boleh rujuk kalau kita nak lebih mendalami ni. Fasl fi wujub niyyah fi zakah inda daf'i wa bayan zalik. Kemudian fasal tentang wajib tak untuk kita berniat ketika mana nak menunaikan zakat tersebut. I'lam anna niyyat az-zakah wajibatun. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya niat ketika menunaikan zakat tersebut wajibatun, adalah wajib. Wa niyyatuha takunu bil qalbi ka ghairiha min al ibadat. Dan mahal dia, tempat niat tersebut adalah dalam hatilah, seperti mana ibadat-ibadat yang lain. Wa yustahabbu an yadhumma ilaihi at-talaffuz bil lisan kama fi ghairiha min al ibadat. Dan digalakkan untuk talaffuz, untuk kita melafazkan niat tersebut di mulut kita, di lidah kita, kama fi ghairiha min al ibadat. Sebab apa? Dengan talaffuz tersebut, kita melafazkan niat tersebut dapat membantu untuk kita berniat di dalam hati. Seperti mana ibadat-ibadat yang lain, seperti mana kita nak solat, kita lafaz talaffuz niat tersebut. Dan juga puasa, kita melafazkan, tapi yang wajibnya kita niat dalam hati. Talaffuz tu hanyalah sunat sahaja. Fa in iqtasara ala lafzi lisan duna niyyah bil qalbi, sekiranya seseorang tersebut dia memadai dengan hanya melafazkan niat tersebut saja tanpa dia berniat di dalam hati dia, macam mana? Fa fi sihhatihi khilaf, kata Imam Nawawi, pada sahnya niat tersebut khilaf. Al-asah annahu la yasah. Pendapat yang paling asah, pendapat paling yang sahih mengatakan bahawasanya tidak sah niat tersebut. Dia memadai dengan lafaz saja tanpa dia niat dalam hati, tak sah zakat tersebut. Wala yajibu ala dafi'i zakah idza nawa an yaqula ma'a dhalika hadhihi zakah. Dan tak wajib untuk orang yang memberi zakat, yang menunaikan zakat tersebut, kiranya berniat an yaqula ma'a dhalika hadhihi zakah, sekiranya dia berniat dengan mengatakan bahawasanya hadhihi zakah. Dia kata nak bagi sesuatu lagi berat, contoh dia bagi hadhihi zakah, tak perlu, tak wajib, tak wajib untuk dia menyebut ini adalah zakat saya, tak wajib. Bal yakfihi ad-daf'u ila man kana min ahliha, bahkan memadai bagi dia untuk sekadar memberi, menunaikan zakat tersebut kepada ahli dia, yakni asnaf yang 8 tersebut. Walau talaffaza bidzalik lam yadurruhu, sekiranya dia melafazkan, itu dia kata ini adalah zakat saya, maka kata Imam Nawawi lam yadurruhu, itu tidak memberi kesan, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang pentingnya adalah niat dalam hati tersebut, aku menunaikan zakat ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian faslun fi istihbabi ma yuqal 'inda daf'i zakatin aw sadaqatin wa nahwihima. Berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh orang yang memberi zakat. Istihbab ma yuqal 'inda daf'i zakah, ketika mana menunaikan zakat, apa yang perlu diucapkan, dibaca.
يستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة ونحو ذلك أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dianjurkan untuk orang yang memberi zakat tersebut ataupun sedekah, yakni sedekah ataupun sedekah biasa, atau nazran atau sedekah yang bernazar, dia bernazar untuk bersedekah, atau kafarah atau dia disebabkan dia ada buat sesuatu yang mana dia kena bayar kafarah tersebut, wa nahwa dzalik, dan seumpama dengannya, hendaklah dia mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ketika mana selesai daripada memberi zakat tersebut, dia membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami ini apa yang kami berikan ni, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini boleh kita boleh amalkan ketika mana selesai menunaikan zakat tersebut. Faqad akhbara Allah Subhanahu wa ta'ala bidzalika an Ibrahim wa Ismail sallallahu alaihi wasallam wa an imraati Imran, seperti mana dikhabarkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentangnya daripada kisah Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, dan juga Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, wa an imraati Imran, itu dalam kisah Imraat Imran. Baik, itu sedikit sebanyak tentang berkenaan dengan zikir yang diucapkan ketika mana menunaikan zakat. Jadi orang yang beri zakat, dia ucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Adapun orang yang menerima zakat, dia mengucapkan, mendoakan dengan apa-apa doa, tapi doa yang dipilih, yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i, iaitu ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Kalau nak doa apa-apa doa pun itu dipersilakan, dibenarkan. Ataupun kita nak doa barakallahu fik, itu dah memadai, itu dah memadai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau kita nak lebih mendalami lebih berkenaan zakat ni, boleh kita rujuklah dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu a'la, Allah ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala cukup sekadar pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan kitab Adhkar Siyam, berkenaan dengan zikir-zikir ketika mana Siyam, iaitu ketika mana berpuasa, insya-Allah pada esok, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon ditegur, diperbetulkan. Kita sama-sama bermuzakarah, insya-Allah. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.